إلى النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة المرحوم الإمام الغزالي شأن الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Wa amma syaitan wa hasbuka fihi ma qala Allah ta'ala li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa hadza khairul alamin wa a'lamuhum wa aqaluhum wa afdaluhum inda Allah ta'ala yahtaju ma'a zalika an yasta'iza billahi min syarri syayatin fa kaifa bika ma'a jahlika wa naqsika wa ghaflatika. Dan adapun syaitan, maka memadailah padanya barang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata olehmu, wahai Muhammad, ya Tuhanku, aku berlindung dengan engkau daripada permainan syaitan. Dan aku berlindung bagimu, ya Allah, hadirnya syaitan itu. Maka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk dan sealim-alim mereka itu, dan yang memiliki akal yang hebat dan seabdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berhajat bersama demikian itu bahawa meminta perlindungan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan syaitan. Maka bagaimana, betapakah bagi engkau serta jahilmu dan taksirmu dan lalaimu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita penghujung perbicaraan tentang aqwabatul awaid. Yang apa kita kira aqwabah yang cukup panjang dalam perbicaraan Al-Imam Ghazali. Awaid ni iaitu perkara-perkara yang menghalang kita melakukan ibadat. Banyak. Tetapi Imam Ghazali sebut yang besar-besarnya ada 4. Pertama, dunia. Kedua, makhluk. Keduanya syaitan. Ketiganya makhluk. Dan keempatnya iaitu nafsu. Kita dah baca ni tuan-tuan, saya ingat tak kurang 5 tahun. Tentang aqwabatul awaid. Jadi di hujung perbicaraan ini, Imam Ghazali buat satu kesimpulan.
Dengan fakta yang pendek, kalau kita pegang betul-betul, dah memadai untuk kita bersungguh-sungguh melepaskan diri kita daripada awaik ni. Jangan sampai kita diperhambakan oleh nafsu, oleh dunia, diperhambakan oleh syaitan, diperhambakan oleh manusia, dan diperhambakan oleh hawa nafsu. Selama mana kita diperhambakan oleh empat-empat perkara ni tuan-tuan, selama itulah kita tak dapat menjadi hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena melepaskan diri kita daripada cengkaman perhambaan empat-empat perkara ni. Merdeka daripada empat-empat perkara ni, baru kita dapat mengabdi menjadi hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi mana kita jadi hamba manusia, hamba dunia, takkan jadi kita hamba Allah. Lagi kita jadi hamba makhluk, lama tu tak jadi hamba Allah. Lagi kita jadi hamba syaitan, kita takkan dapat jadi hamba bagi Allah. Begitu juga selagi kita menghambakan diri kepada hawa nafsu, lama itulah tuan-tuan sekalian, kita tak dapat jadi hamba bagi Allah. Kita bimbang. Di akhirat besok, dalam kubur besok, bila ditanya siapa Tuhan kamu, kita tak dapat nak jawab, Allah Tuhanku. Sebab di dunia kita jadi hamba manusia. Kita jadi hamba makhluk, hamba dunia, hamba syaitan. Kita menjadi hamba hawa nafsu. Sebab itu Imam Ghazali telah menghuraikan panjang lebar betapa pentingnya kita melepaskan diri daripada empat-empat perhambaan ini. Terperinci dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah yang cukup kemas. Ini kita masuk dalam satu bentuk kesimpulan. Tak silap saya bulan lepas, Imam Ghazali buat secara ringkas. Bagaimana, kenapa kita, makna kata perlu melepaskan diri daripada perhambaan yang dinamakan dunia. Cukuplah kata Imam Ghazali, dunia ni membimbangkan kita. Sama ada kita ni orang yang hebat atau orang biasa. Malam ni kita bercakap pula bagaimana nak melepaskan, betapa penting dan perlu kita melepaskan diri daripada perhambaan syaitan. Syaitan kita kena ingat tuan. Saya sebut dulu, yang pertama sekali syaitan ni yang jadi masalah besar dia. Kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Macam mana nak berang dengan syaitan? Ibarat kita orang buta lawan orang celek. Kena sajalah kena. Kita buta, dia celek. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Macam mana nak berlawan? Kita tak nampak syaitan. Syaitan nampak kita. Apa helah kita? Yang kedua kata ulama, syaitan ni, dia bukan ada kerja. Dia menganggur. Dia tak gaduh pergi pejabat, tak gaduh bawa baik, tak gaduh bawa teksi, tak gaduh nak meniaga. Kerja dia satu je. Merosakkan anak Adam. Kita banyak kerja, banyak urusan. Lepas tu kalau kita alpa, kita lalai, kita ditawan oleh syaitan. Kan? Lepas tu Imam Ghazali terang bagaimana kita nak berdepan dengan syaitan. Dah panjang kita cerita itu, kita kena tahu khatir dia tu. Bentuk-bentuk serangan dia. Bentuk-bentuk serangan. Kita kena kenal khatir dia. Imam Ghazali kata jangan peduli dengan bisikan syaitan. Jangan ambil berat. Dia kerana dia seperti macam anjing. Anjing yang menyalak. Kalau kita duduk sibuk pasal anjing tu, kita tak pergi ke mana. Dia salak kita salak dia. Tak sampai ke mana. Kita panggil tu, tuan anjing tu. Panggil tuan anjing, bagi tahu ni anjing awak ni duk kacau saya. Tuan dia akan panggil anjing B ke lain. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita mengenal dia punya serangan-serangan dia, bentuk-bentuk serangan dia. Berserangan kepada syaitan. Malam ni Imam Ghazali nak sebut secara ringkas, secara keseluruhan ataupun secara makna kita kata noktah. Noktah ni titik yang kecil. Satu titik, satu perkataan yang sedikit tapi mengandungi makna yang luas. Wa amma syaitan, adapun syaitan ni kata Imam Ghazali, wa hasbuka, maka memadailah bagimu fihi padanya itu ma qala Allah Ta'ala di nabiyhi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Adapun syaitan, kalau kita pandang betul-betul apa yang Allah firmankan kepada nabinya, Nabi Muhammad, berkaitan dengan syaitan ini. Ya, apa firman Allah dalam Al-Quran terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam? Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa qul, dan kata olehmu, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung dengan Engkau ya Allah, min hamazatis syayatin, daripada permainan atau tipu daya syaitan. Nabi sendiri pun tuan-tuan, Allah suruh minta berlindung kepada Allah daripada permainan syaitan. Sebab permainan dia ni tuan-tuan, licik tunggu. Imam Ghazali sebut ada 7 strategi syaitan. Bayangkan tuan-tuan, kalau orang panah kita dengan 7 anak panah. Mungkin panah pertama tak kena, dia bagi panah yang kedua. Tak cukup kedua, dia bagi tak kena kedua, 3. Hai, berat tuan-tuan. Dia pandai bersilat, kita tak kerti bersilat. Dia tumbuk sekali, kita elok, dia bagi penyepak. Penyepak kita tempih, dia bagi siku. Kita tempih siku, dia bagi lutut. 7 cara serangan dia tu. Sebab itu kita tak boleh ambil ringan. Serangan-serangan syaitan. Antaranya tuan-tuan, kata Imam Ghazali, mula-mula syaitan ni, dia tak bagi kita ibadat. Tak payahlah ibadat-ibadat sibuk-sibuk ni, main masjid. Tua-tua esok boleh mari. Kamu masih muda, still young. Kerja kamu banyak. Kamu muda, kena kerja sungguh-sungguh. Himpun retang untuk hari tua. Pandai dia ajak. Semayang seorang-seorang pun bukan. Tuhan tak terima, Tuhan terima juga. Cuma semayang jemaah ni pahala lebih. Semayang seorang pun pahala. Semayang sah juga. Setan. Itu nama setan haram je dah. Dia pandai tuan. Kita kata kat dia, tak boleh aku kena buat ibadat. Aku kena buat ibadat. Muda ke tua kena buat ibadat. Sebab bukan orang tua aja mati. Orang muda pun mati. Kita jawab macam tu. Lepas tu dia kata apa kita? Buatlah. Tapi buat sikit-sikit. Pergi maghrib dengan isyak cukup. Subuh tak payah. Zuhur tak payah. Asar tak payah. Dia suruh kita buat sikit-sikit. Itu dia punya panah yang kedua. Kalau nak nombor 1 tak lekat, dia bagi nombor 2. Buat amalan sikit-sikit. Kalau kita Tuhan tak tolong kita tuan-tuan, boleh ke dia? Betul juga. Boleh ke dia? Itu yang main lebih maghrib, lebih isyak. Yang zuhur tak baik, subuh lah tu tak baik. Betul tak? Kita main mengaji lah. Yang apa duduk kalut mengaji ni. Hari tiap malam buat apa? Setahun 3 kali cukup lah. Isra' Mi'raj, Badrul Rasul. Apakah satu lagi? Hati yang main bila Badrul Rasul penuh. Kuliah hari mana ada orang terat. Kena dengan tipu daya syaitan. Mana cukup sikit. Kita jawab. Kalau Tuhan lindung kita. Perjalanan jauh. Bekalan kena banyak. Aku nak duduk dalam kubur bukan sehari dua, berapa ribu tahun. Mana cukup amalan yang sikit. Aku duduk atas muka bumi ni bukan lama, 40-50 tahun je. Dan aku nak duduk sana beribu-ribu tahun. Bekalan kena banyak. Kalau makna tuan, kalau kita jawab macam tu dengan izin Allah, dia masuk strategi yang ketiga. Buat banyak-banyak. Dia suruh kita buat banyak-banyak lah. Buat banyak-banyak. Kan? Perjalanan jauh. Ibadat ni, hang kena buat banyak. Makin pukul 1, tahajud sampai ke subuh. Baca Quran tak cukup semuka. Hang kena baca sehari kurang-kurang 5-10 juzuk. Dia suruh kita buat banyak-banyak. Dengan harapan, kalau kita ikut cakap dia, kita cepat boring. Cepat letih. Macam kita lari lah tuan-tuan. Kalau lari laju-laju, perjalanan jauh, 10 kilometer, lari laju. Berapa lama hang tahan? Tak sampai 1 kilometer, kita rebah.
Kan? Hang kena dakwa. Kan tak tahu kemungkaran sedang berlaku di atas muka bumi Allah. Hang pergi betul-betul. Ini harapan kita bersemangat. Akhirnya kita kena tangkap. Masuk lokap. Duduk dalam lokap tu seminggu. Balik-balik terus. Down. Habis. Itu strategi dia. Banyak orang bersemangat juga. Untuk berjuang. Duduk depan demonstrasi. Kurang seminggu. Lepas tu pandang raib. Yang kena tahan dengan saya IC itu 150. Yang turut istiqamah tak ramai. 45 orang. Lari habis. Yang bersemangat tu. Syaitan suruh kita bersemangat. Sedekah RM1, RM2 tak cukup. Hang kena bagi sekali bagi 100. Kan tak tahu Tuhan kata 100 hang bagi 700 kali ganda. Masalul ladzina yunfiqu bi amwalihim fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'ata nabil fi kulli sumbalatin mi'atu habbah. Allah misalkan orang yang bersedekah di jalan Allah Ta'ala ibarat tanam satu benih. Sebiji benih tanam naik 7 cabang. 7 cabang, setiap cabang 100. 7 cabang 700. Bagi RM1. Ganjaran pahala RM700. Hang tunggu apa lagi? Mana cukup sikit-sikit. Hang bayangkan kalau hang bagi 100. 100, 700. Berapa? Oh, banyak oh, 70,000. Oh. Kita pun semangat bagi derma lepas 100. Lepas tu balik esok pagi nak beli cok pisau lah tak ada. Nak beli nasi lemak tak ada. Duk melengur lah. Setan pandai kan. Dia suruh kita buat banyak-banyak supaya kita cepat boring, cepat letih, cepat kecewa. Kalau Tuhan pelihara kita jawab. Setan. Amalan ni Nabi kata kalau sikit tapi sempurna lebih bagus daripada banyak tak sempurna. Setan kata tak apalah, sikit ke banyak ke hang buatlah. Nu orang tengok hang tu. Dia tanam kita riak pula dah. Bayar masuk riak pula. Oh banyak tuan. 6. Dia ada 7. Imam Ghazali tu 7. Strategi tu 7. Bukan satu panah yang dia hantar kat kita. Bukan satu peluru dia tikam, dia tembak kita. Dia tembak 7 dah. Jadi memadailah kata Imam Ghazali. Kalau Nabinya SAW pun diperintah oleh Allah. Minta berlindung kepada Allah daripada syaitan. Macam mana kita yang bukan Nabi. Yang serba kelemahan. Serba kekurangan ni. Lagilah. Selalu nak minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada tipu daya syaitan. Dia tipu licik tuan. Cukup pandai. Yalah dia jumpa Nabi Adam. Dia jumpa Nabi Muhammad. Dia jumpa. Dia bukan calang-calang. 70,000 tahun tuan-tuan jadi guru malaikat. Yang kata Al-Jazir ni. 7,000 tahun jadi pengulu malaikat. Sebab dia buat satu je kesilapan dia. Dia dilaknat oleh Allah sampai bila-bila. Satu je. Yang kita ni buat silap berapa banyak. Kalau Tuhan tak ampun, Masya Allah. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala memerintah Nabi-Nya SAW dengan firman-Nya. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Kata oleh Muhammad, ya Allah Tuhanku, aku berlindung padamu ya Allah daripada permainan atau tipu daya syaitan. Syaitan ni, syaitan ni banyak tuan. Ceritanya tuan-tuan sekalian, ada seorang waliullah minta doa kat Tuhan nak tengok syaitan. Allah tunjuk kat dia tuan-tuan, Allah penuh syaitan ni. Di mana-mana berada. Mana tempat tak ada syaitan? Habang mai sini. Dalam masjid pun ada. Tuan-tuan tengok tak percaya, tengok itu hari Jumaat. Bila Tok Khatib khutbah. Ngantuk. Habis ada makmum tidur pada. Khatib berjalan bagi pam. Dia boleh tidur. Orang yang tidur tu, tuan-tuan, dia kena celak syaitan.
Dalam khutbah ke, kuliah ke, majlis ilmu ke, syaitan bawa 3 orang. Pertama dia bawa tuan-tuan sekalian, dia bawa celak. Siapa kena celak syaitan ni, dia mengantuk. Betul tuan. Allah mengantuk. Saya duduk pondok dulu, ada seorang tu. Pakcik tu, dia mengaji duduk depan. Dia cari tiang seri. Duduk depan Tok Guru. Tok Guru baca kitab, dia tidur. Tok Guru kata, kita main mengaji ni, jangan kata dapat ilmu. Main tidur pun dapat pahala. Dia terus jaga, tak tidur sampai sudah. Pasal apa kita mengantuk masa kuliah? Pasal kena celak setan. Yang pelik tu, habis kuliah tak mengantuk. Dan tengok Gusti lagi tu. Masa mengaji dia mengantuk lah. Pasal dia dah kena celak setan. Yang kedua, setan bawa tongkat. Siapa kena tongkat setan? Dia lenguh kaki. Kan nak belunjuk tadi. Dia pusing kat ni, dia pusing kat ni. Lenguh tanah, lenguh tadi. Sebab dia katuk tongkat setan tu. Setan ni haram jadah betul lah. Dia kacau rata ceruk. Yang ketiga tuan-tuan, dia bawa gincu. Tadi celak, ni gincu. Siapa kena gincu setan, dia akan nak bercakap lah. Tuan-tuan tengok tak? Tengah masjid. Tok Khatib pun tembak. Dia bertembak belakang masjid. Dan tembak lagi. Orang amat pun dia main sembahyang. Itu semua atas kena gincu setan. Dia tak bagi can ni tuan. Kalau Allah kasyaf kepada kamu, kamu akan lihat di mana-mana ada setan. Market, dalam masjid. Semualah, jamban lagi banyak. Jamban pun ada. Harta. Kita tidur dengan isteri kita pun setan datang. Oh setan tuan-tuan janganlah. Jangan act lah, jangan sombong lah. Minta berlindung lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan. Yang paling saya takut tuan-tuan. Paling saya takut ketika kita nak mati. Syaitan akan datang kepada kita tuan-tuan bagi kali yang terakhir. Dia cuba sedaya upaya untuk makna kata merosakkan akidah kita. Syaitan ni tuan. Saya khutbah di masjid. Apa nama Masjid Kampung Raja. Saya lepas khutbah jemaat tuan-tuan. Ada satu orang tua dia peluk saya, dia menangis. Dia takut, Ustaz dia takut dia tak. Saya kata begini, bila kita nak mati, setan datang. Dia akan cuba sedaya upaya untuk merosakkan akidah kita. Bayangkan saya kata dalam khutbah tu, ketika kita sehat, segar, bugar. Kita dengar azan, kita tak sahut panggilan azan. Hayya ala solah. Tok bilai azan. Kita pun faham maksud dia, marilah semayang. Panggilan daripada Allah Ta'ala untuk mengerjakan semayang. Kita buat tak peduli. Ni badan tengah tegak ni. Badan akib tengah sempurna. Tenaga tengah sehat, tengah kuat. Dengar panggilan azan, kita tak datang ke masjid. Pasal apa? Kita terpedaya dengan tipu daya syaitan. Syaitan berjaya menghasut kita ketika kita tengah sehat elok. Bayangkan bila kita nak mati menghadapan dengan sakaratul maut. Lemah, longlai tuan-tuan. Sakit yang tak pernah kita hadapi sebelum ni. Sakit semua tuan-tuan, mati ni. Nabi kata ibarat ditetak dengan pedang yang tajam 700 kali. Nabi Daud ketika duduk atas padang rumput, dia tengok kambing makan rumput. Dia bagi tahu sahabat dia, kamu tahu tak macam mana sakaratul maut? Sakaratul maut ni ibarat kambing tu disiat kulitnya hidup-hidup. Punya sakit nak mati tuan. Bolehkah kita pertahankan akidah iman kita di saat itu? Setan pula datang bukan yang biasa-biasa ni, yang hebat-hebat. Kalau Tuhan tak tolong tuan habis. Bolehkah saya tanya, bolehkah kita pertahankan iman kita? Tengah duk kuat pun kita terpedaya di syaitan. Hingga Imam Ghazali kata, kalau Allah kasyaf kita hari ini, kita akan melihat manusia sedang rokok dan sujud depan setan. Apa setan kata? Dia buat semua. Tu tengah kuat ni.
Kita nak mati. Sakit yang amat sangat. Setan datang. Mampukah kita pertahankan diri kita? Yang tu pakcik tu peluk saya tak kenal siapa dia. Dia peluk sambil menangis. Saya takutlah ustaz. Dia kata, saya pun saya kata saya takut. Tu saya cerita ni, saya pun takut keadaan yang macam ni. Jangan kita main-main. Sebab itu kata Imam Ghazali, kalau Nabi-Nya SAW pun Allah suruh minta berlindung kepada Allah, apalah kita ni yang bukan Nabi. Kita manusia biasa yang banyak dosa, lagi minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Dan aku juga minta berlindung kepadamu ya Allah. Dia kata ketika hadirnya syaitan tu hadir minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Syaitan tu tuan-tuan, kita azan dia lari, lagi dia main balik. Masa tuk bilai kita azan, dia lari pergi. Tak lagi habis main balik tak mana suara tu sampai dia pergi lari. Tak lagi kita habis azan dia main balik. Yang tu yang kita semayang tu, usalli tak dapat qasad Taurat ayin. Usalli fardhu Allah. Orang dah rokok kita duk angkat tangan tak habis lagi. Saya besok tuan-tuan, satu masa duk mengaji pondok dulu, dia jadi masalah. Bila semayang asar tuan-tuan, semayang asar, usalli fardhu asri. Dia nak main zuhur juga. Usalli fardhu asri. Allah. Bila nanti dia main zuhur, dia tak mau main asar. Dia tak mau zuhur asar tu tak mau. Saya tanya Pak Arwah Pak Lang Din. Macam mana di Pak Lang ni? Dia kata nak balik ke mana saya ni? Dia kata kita cari surah Ali Imran. Yang kita cari doa ada 5 Rabbana. Surah Ali Imran tu ada 5 Rabbana. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin ulil albab. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun. Sampai habis tu. Tengok Rabbana 5 Rabbana. Dia suruh saya amal yang tu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kan? Ada sampai habis ayat itu. Dia suruh amal ayat tu. Bacalah banyak-banyak kata insya-Allah. Barulah dapat balik tuan. Tidak punya takbir tu lah. Orang dah rokok kita takbir tak habis lagi. Dia tak main tu asal nak main, dia main zuhur. Tu setan punya kerja tuan. Dia tanamkan kita was-was. Duk pondok lu ada seorang budak tuan. Dia ambil uduk. Ambil uduk punyalah payah. Nawaitul udu'a. Dia kuat ayam. Kuat ayam. Nawaitul udu'a. Tu cedok ayat. Nawaitul udu'a. Tak jadi pula. Orang dah nak sembahyang subuh. Dia duduk ni. Tok Guru mai kali tuan. Dia tengok duduk nawaitu. Tok Guru terajang lah. Terkejut dalam kolah tu. Dia kata, setan! Tok Guru kata. Tendang tu dia. Lepas tu elok kan dah. Tidak duduk nawaitul udu'a. Setan tanam was-was. Wah tu setan bawa mana. Dia kacau macam-macam kan. Mula-mula dia tak bagi kita buat ibadat. Bila kita buat ibadat, dia nak rosakkan ibadat kita. Dia tak bagi kita nak bagi tahajud, dia tak bagi. Lepas kita dah boleh mampu bertahajud, dia nak kacau, bagi rosak ibadat kita. Kawan tanya kita, nampak mata merah ya? Allah, malam tadi ana maghrib tahajud. Dia nak suruh kita riak bagi rosak amal ibadat kita. Ini kerja setan kan. Dia tak pernah berehat walau sesaat. Tak pernah rehat dia. Nak rosakkan kita. Kita banyak kerja. Nak pergi sana, pergi sini, buat itu, buat ini. Allah Rabbi ya Karim. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fahadha khairul alamin. Inilah sebaik-baik alam. Nabi pun bagian daripada alam lah. Sebaik-baik makhluk. Nabi kita ni panggil khairul anam. Sebaik-baik makhluk.
pun minta berlindung kepada Allah Subhanahu. Allah suruh minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada gangguan syaitan. Nabi Muhammad sebab baik makhluk. Tak ada makhluk lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Bakal lebih hebat daripada tuan-tuan sekalian, daripada malaikat Jibril AS. Jibril dia boleh sampai Sidratul Muntaha. Ya? Tapi Nabi Muhammad boleh tembus sampai Mustawa. Sampai Hadratul Qudsi. Satu-satunya makhluk tuan-tuan boleh melihat Allah ketika dia hidup. Yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berbangga jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dikatakan umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, khair ummatin ukhrijat linnas. Sebab baik umat yang pernah dikeluarkan oleh Allah di kalangan manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tuan-tuan sekalian kena banyak selawat kat Nabi. Ya. Ikut sunnah Nabi. Cerita apa? Tak silap saya Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ni tuan-tuan, satu hari dia pergi, dia tawaf. Lepas tu dia tengok satu orang pemuda tuan. Dia tawaf, selawat tak habis. Biasanya orang tawaf ni dia adalah bacaan-bacaan kan. Tawaf kali pertama baca ni, kedua baca ni, ketiga baca ni. Dia duduk selawat dia tak habis-habis. Kemudian tuan sekalian, bila dah habis semua ibadat ni, Sufyan Sauri tanya dia, kenapa kamu ketika tawaf kamu selawat tak baca doa-doa yang lain? Dia tak kenal lagi. Tuan ni siapa ya? Sufyan Sauri kata, saya lah Sufyan As-Sauri. Masya Allah Tuk Guru. Saya ni Tuk Guru. Ada bapa. Bapa saya meninggal, satu hari meninggal. Bapa saya meninggal. Lepas tu saya pun bacalah Quran kat sisi dia. Saya tengok muka dia makin hitam. Muka dia jadi hitam. Huduh muka. Saya pun kesian kepada saya. Bapa aku jadi macam ni. Ya Allah. Dia semayang hajat, minta doa kepada Allah. Dia tutup muka pak dia tu dengan kain sobat. Dalam dia duduk semayang, baca Quran, berzikir, minta doa kepada Allah Ta'ala. Tergelap. Bukan dia tidur, tergelap. Macam kita bawa kereta tergelap. Dia kira setengah saat ke 2 saat kan tu kan. Tergelap, apa panggil tergelap. Masa tergelap sekejap tu, dia tengok seorang laki-laki. Tarik tu kain serban tadi, dia sapu muka pak saya. Sapu-sapu pelan-pelan muka pak saya putih. Elok. Tuan ni siapa ya? Saya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa kamu ni banyak dosa. Tapi satu amalan dia tu yang istimewa, dia sentiasa berselawat ke atas aku. Maka dengan sebab selawat dia tu ditolong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah selawat tuan-tuan. Kata ulama, di antara kelebihan selawat ni, kita dengar kan, kena selawatkan Nabi ketika khutbah Jumaat. Ayat tu selalu dibaca. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Mula-mula selawat ke Nabi ni Allah. Kemudian malaikat. Inna Allah malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, berselawat dan salamlah ke atas Nabi kamu. Lepas Allah selawat, malaikat selawat, baru Allah suruh kita selawat. Allah dulu selawat. Mana ada amalan tuan-tuan yang kita amal Tuhan buat. Kita semayang, takkan Tuhan tak semayang. Kita puasa, mana Tuhan puasa. Tetapi selawat, Allah mendahului kita dalam masalah selawat. Itu besarnya fadilat selawat.
Banyakkanlah selawat tuan-tuan, mudah-mudahan kita diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tempat tuan-tuan Nabi nak jumpa kita besok di akhirat. Yang pertama tuan di padang mahsyar. Huru-hara yang amat sangat. Matahari panas ya Rabbi. Bayang tak ada langsung. Tak ada bayang. Bertelanjang manusia, panas. Kemudian tuan-tuan, peluh. Ikut kadar dosa masing-masing. Ada yang peluh sampai tumit, ada sampai betis, sampai pinggang, ada sampai dada. Yang lemah dalam lautan peluh pun ada. Di padang mahsyar tu. Ketika itu tuan-tuan sekalian, ikut kadar dosa masing-masing. Kan? Lepas tu kita bakal cari Nabi. Mula-mula kita pergi cari apa? Pergi cari Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku pun tak sanggup nak minta Nabi Adam syafaat kat kita. Nabi Adam pun tak tergamak nak jumpa Tuhan. Aku pun buat benda yang dilarang oleh Allah, kata Nabi Adam. Semua Nabi-Nabi tak sanggup. Sehinggalah makna tuan-tuan sekalian, kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud merayu kepada Allah, ummati ummati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna kata mensyafaatkan umat. Ketika itu barulah dibuka timbang dosa pahala. Saya baca kitab Imam Ghazali tuan. Imam Ghazali kata apa? Orang yang berpeluh ni di akhirat besok ni berpeluh. Dia tak berpeluh. Ada orang yang tak berpeluh. Di akhirat dia tak berpeluh. Dia selamat daripada peluh. Dah bahkan mendapat lindungan arasy. Pada hari tersebut. Siapa orang itu? Kata Imam Ghazali, orang yang dah berpeluh di dunia ini dulu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Habis peluh dia, keringat dia, harta benda dia, duit ringgit dia, tenaga masa dia digunakan untuk memperjuangkan Islam. Di akhirat besok insya-Allah dia langsung tak berpeluh. Bahkan mendapat lindungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi tunggu kita tempat timbang dosa pahala. Orang yang layak mendapat syafaat Nabi, dia dosa ada banyak, pahala ada sikit. Nabi tolong bagi syafaat. Beratkan belah timbangan pahala dia. Yang ketiga, selepas melintas siratal mustaqim, Nabi tunggu kita tepi telaga dia. Al-Haud. Telaga dia, telaga Kausar. Pegang cebok, dia cedok ayak tu, nak bagi kita minum. Dapat minum ayak telaga Kausar Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, maka dia takkan dahaga buat selama-lamanya. Akan masuk syurga, insya-Allah. Kita kan selalu kita minta kan. Minta malam Ramadan. Ada tak kita berdoa minta dapat minum ayat telaga Nabi? Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Doa tarawih. Alifadha'ika mu'addin ala salati hafizin ala zakati fa'ilin. Panjang doa kita. Antaranya kita minta wa tahta liwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin wa ilal haudi waridin wa fil jannati dakhilin. Doa ada dah. Apa maksud dia? Maksud dia tuan-tuan sekalian, kita minta antaranya wa tahta liwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin. Minta duduk bawah bendera Nabi pada hari kiamat besok. Siapa yang duduk bawah bendera Nabi, wa ilal haudi waridin, dia akan dapat minum air telaga Nabi. Wa fil jannati dakhilin, dia akan masuk syurga. Nak masuk syurga, kena minum air telaga Nabi dulu. Nak dapat minum air telaga Nabi, kena duduk bawah bendera Nabi. Nak duduk bawah bendera Nabi di akhirat, di dunia kena duduk bawah bendera Nabi. Balik rumah tengok bendera kita. Apa tak dengan bendera Nabi? Agak-agak tuan-tuan, bendera Nabi warna apa? Siapa tahu? Bendera Nabi warna apa? Warna hijau. Bendera-bendera ni apa? Agak-agak Nabi pergi masjid bawa bendera tak? Mana ada Nabi pergi masjid bawa bendera? Pergi market?
Tak ada Nabi tak pernah bawa bendera Nabi bawa bendera ketika mana? Ketika pergi perang. Bendera Nabi tu warna hijau. Kalau Nabi tak pergi perang, Nabi serah bendera tu kepada sahabat, ketua tentera. Ketua tentera tu, bendera tu perang. Sebab itu ulama kata maksud minta duduk bawah bendera Nabi, duduk dalam perjuangan Nabi. Siapa nak duduk bawah bendera Nabi di akhirat, di dunia ni mesti duduk bawah bendera perjuangan Nabi. Orang pernah tanya Nabi tentang perjuangan Nabi. Nabi kata, man qatala litakuna kalimatallahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berjuang, berperang kerana nak menegakkan kalimah Allah yang tinggi, nak menegakkan hukum Allah tinggi. Itulah perjuangan fi sabilillah. Jangan dibawa oleh Nabi, disambung oleh para sahabat, tabi'in, kemudian ulama-ulama sambung perjuangan ini dengan matlamat untuk menegakkan kalimah Allah. Kita duduk dalam perjuangan ini bersama ulama. Malam Ramadan minta doa duduk bendera Nabi. InsyaAllah di akhirat besok duduk bendera Nabi. Hang duduk lawan ulama, minta duduk bendera Nabi. Nabi sepak buka berapa Tuan-tuan, ada orang yang dihalau oleh Nabi. Nabi pegang ni ayat telaga ni. Nak cebok ni, nak bagi orang umat dia minum. Tiba-tiba ada sekerombolan umat Nabi Muhammad SAW. Bila nak menghampiri telaga Nabi, disekat oleh malaikat. Malaikat halau dia. Ya Allah Tuhanku, kata Nabi. Mereka tu umat aku. Allah kata, engkau tak tahu Muhammad, engkau wafat. Maka lari pada perjuangan dan sunnahmu. Lawan perjuanganmu. Mereka tak layak minum air telaga Kausarmu. Dan mereka bukan umatmu. Tuan-tuan tengok kitab Masdikah Hadis. Tajuk kecilnya, Telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad ada yang tak layak minum air telaga Nabi. Pasal apa? Dia menentang perjuangan Nabi yang dibawa oleh para alim ulama. Jadi kita tuan-tuan, jangan tentang. Buat cakap yang kita mampu. Mudah-mudahan Nabi kita Muhammad SAW mensyufaatkan kita. Dengan ibadat kita ni tak terang mana sangatlah. Perjuangan kita pun tak hebat mana sangatlah. Mudah-mudahan Nabi syufaatkan kita. Itu dia. Itu yang disebut oleh Tuan Husin bahawa Nabi Muhammad itu khairul alamin. Maknanya sebaik-baik alam, sebaik-baik makhluk. Wa a'lamuhum. Dia lebih mengetahui mereka itu. Wa aqaluhum. Dia tu lebih berakal, lebih memahami. Wa afdaluhum, lebih afdal indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan kita. Dia yang lebih hebat. Begitu begini pun Allah suruh minta berlindung kepada Allah daripada tipu daya setan. Tambahlah kita ni tuan-tuan, tak tahu mana kan, lagi minta berlindung. Itu dia. Yahtaju ma'azalika. Berhajatlah mereka itu. Makna kata kepada demikian itu. Kepada minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Ayasta'idu billahi min syarri syaitan. Iaitu minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Ya, daripada kejahatan-kejahatan syaitan. Syaitan itu tuan tak tahu lah. Kita pun tak tahu macam mana boleh bunuh kawan sendiri. Saya tak terfikir. Ini kerja setan. Main marah tuan-tuan, setan dah masuk. Anak Nabi Adam pun dia ajak bunuh darah dia sendiri. Baca balik peristiwa Habil dan Khabil. Tuan-tuan sekalian. Setan punya kerja. Dia hasut sampai peringkat suruh bunuh. Kawan sendiri pun dia terus bunuh. Saudara sendiri pun bunuh. Saya tuan-tuan dulu saya kerja Stor Perubatan Negeri Kedah. Sebelah pejabat saya tu ada bilik mayat. Dekat penjara kan, penjara Lusak. Ada bilik mayat. Saya tengok buat kerja tu, ramai orang pergi tu. Kita mampu lah dekat. Ada apa ni makcik? Tak tahulah cik. Awal. Adik bunuh abang, ditajaknya abang tu. Mati. Pasal apa? Berkelahi pasal harta tanah. Itu dia tuan. Setan punya campur tangan. Boleh bunuh-bunuh lah tuan-tuan.
Apa yang berlaku di Syria. Dan tengok. Sama-sama Islam. Bertumpah darah. Sampai hari ni tak selesai. Apa punya ni semua ni? Kerja setan lah. Setan bagi bergaduh sama kita. Walaupun kita dengar ayat tu lama dah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman bersaudara. Nabi pun dah berjaya tuan-tuan membentuk satu keluarga yang besar. Umat yang besar. Ummatan wahidah. Umat yang satu. Menyatukan berbagai-bagai bangsa. Berbagai kabilah. Berbagai kaum. Nabi dah berjaya menyatukan tuan-tuan. Pemimpin dan rakyat. Pekerja dan majikan. Kaya dan miskin. Nabi satukan macam saudara dah. Bukan kecil tau, besar. Daripada ni Jazirah Arab. Pergi sampai Syria. Dulu dipanggil Syam. Melebar sampai ke Iraq. Sampai ke Yaman. Sampai ke Mesir. Sampai ke Sudan. Sampai Libya ke bawah ni. Kita tak bercakap tentang bangsa dah. Bercakap tentang Islam. Perpaduan yang hebat. Perpaduan telah membentuk satu kekuatan yang berjaya menumbangkan Rom dan Parsi. Lah ni kita ada macam seolah-olah kita dah tak reti dah berpaduan. Berkelahi sama-sama sendiri. Berbunuh-bunuhan. Di Syria tu. Allah cabut perasaan kasih sayang sesama-sama kita. Kita boleh tengok saja negara kita di Palestin. Dia rata dimamah oleh Yahudi. Bukan ramai 3 juta je Yahudi. Arab dah ada 100 juta. Dah hilang perasaan kasih sayang sesama kita. Baca dia hadis. Kasih sayang orang Islam ni ibarat satu badan. Sakit satu anggota lain semua demam. Betul lah kaki sakit kena gaut. Mata tak boleh tidak. Sebab mata dengan kaki dua anggota yang sama. Tapi realiti dia. Tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Kamu melihat mereka bersatu tapi hati mereka berpecah. Ini bila kita nak satukan balik? Ini kerja-kerja setan. Ingat ni setan ni suruh kita bergaduh. Suruh kita berkelahi. Bukan senang tuan. Setan ni bukan duduk diam. Masya Allah. Minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai fabika ma'a jahlika wa naqsika wa ghaflatika. Bagaimana engkau, kata Imam Ghazali, serta jahil engkau, kekurangan engkau, dan kelalaian engkau. Kita dalam lalai, dalam kekurangan, dalam kejahilan. Sedangkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang alim, yang hebat, yang mulia pun Allah Ta'ala suruh minta berlindung. Yang kita semua kekurangan sebab jahil ni, apatah lagi, mestilah kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Saya ingat dengan sentuhan sikit satu ayat Quran saja Imam Ghazali kemukakan memadailah untuk kita betapa penting kita ambil berat masalah, makna kata tipu daya syaitan yang besar dari ni. Sampai bunuhlah tuan-tuan. Pijak memijak, tekan menekan, hasad dengki. Semua ni kerja-kerja syaitan. Kalau kita ambil ringan, kita akan terjebak tuan-tuan dalam perangkap-perangkap syaitan. Kan? Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan tu musuh kamu. Kamu ambil dia buat musuh. Jadikan itu musuh kamu sampai bila-bila. Dan tidak ada pernah gejatan senjata tuan-tuan lawan syaitan. Tak ada gejatan senjata sampai bila-bila. Siang malam pagi petang dia serang kita. Kita pun siang malam pagi petang mempertahankan diri kita. Sebab dia tak ada masa gejatan senjata tak ada bagi dia. Sebab itu kita kena ambil berat sungguh-sungguh. Kalau kita naik marah, telinga ada ni, mata dah merah, telinga kita ada getak-getak, tu mana setan lah tu. Itu setan lah tu. Sebab tu disuruh sangat. Kalau kita marah sambil berdiri, suruh kita duduk. Kalau duduk pun marah juga, biar ambil uduk lah. Kerana setan ni panas. Dia kena ayak, dia sejuk insya-Allah. Kita ambil uduk, kita semayang lah. Pegang Quran, kita baca lah insya-Allah.
Mudah-mudahan makna kata kita terpelihara daripada bisikan-bisikan syaitan, insya-Allah. Saya rasa itu saja kot untuk malam ni. Jadi lagi sekali saya peringat tuan-tuan sekalian. Jadi kita tak tahu bila COVID akan turun. Mungkin apabila COVID ni dia mungkin makin kurang, mungkin kerajaan akan isytiharkan pilihan raya. Di pilihan raya tak tahu berlaku bila-bila masa, insya-Allah. Jadi oleh itu saya harap sangatlah bersedia-sedialah kita. Di antara perkara yang penting, kita daftar sebagai pengundi. Kerana laporan Parlimen baru ni menyebut bahawasanya mengundi secara automatik cuma boleh dilaksanakan Julai tahun depan. Kalau pilihan raya buat sebelum Julai, mana daftar pemilih cara normal ni lah, cara manual ni lah yang diguna pakai. Jadi saya bimbang sangat. Sebab di Malaysia ni tuan-tuan, 4 juta orang Melayu, orang Islam kita tak mendaftar. Kami di Perak 300,000. Di Kedah tidak tahulah. Di Perak 300,000 yang tidak mendaftar. Rugi sangat-sangat tuan. Jadi oleh itu kita ambil berat masalah ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Dan paling akhir sekali, kita ada bawa daging tuan. Daging lembu kita belah. Kita belah duit tu macam tak apa nak ada. Kita sembelih lah lembu, kita jual daging. Kita sembelih 2 ekor. Tu ada kita jual setengah kilo. Setengah kilo RM15. Ada siapa yang berhajat silalah. Tu lembu kita tak lepas. Kita pagak semua, kita pagak dengan pagak jenis apa orang panggil yang besi tu. Pagak apa panggil? PVC. Besi besar ni tak jari Memang lembu tak boleh keluar punya lah. Kita pagak, dia tak pi kebun orang. Dia duduk main dalam kita punya kawasan saja. Makanan dia jagung, batang jagung, rumput napia, batu rumput panjang tu. Dan jerami kering. Itulah makanan dia. Yang kita gunakan untuk bagi makan lembu kita. Jadi tuan-tuan yang berhajat, silalah insya-Allah. Itu saja. Wallahu alam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqaribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.